Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua murid-murid tahun 6 Sekolah Al-Faizin Putrajaya. Pertamanya, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah di atas nikmat kurniaan yang diberikan dapat kita bersama-sama pada hari ini mengikuti pembelajaran kita daripada rumah. Moga-moga insya-Allah video ini dapat membantu kamu untuk kita meneliti pelajaran ke-10 kita bagi subjek Al-Quran pada hari ini. InsyaAllah pada pelajaran hari ini, pelajaran ke-10 akan membincangkan mengenai surah Az-Zuhruf. Surah Az-Zuhruf. Murid-murid boleh membuka buku teks muka surat 98. Muka surat 98. Baik murid-murid. Mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan surah Az-Zuhruf. Okey, surah Az-Zuhruf. Surah Az-Zuhruf merupakan surah yang diturunkan di Mekah. Okey, mempunyai ayat sebanyak 89 dengan tema kekayaan dan kemiskinan bukanlah ukuran darjat seseorang. Murid-murid, surah ini memberikan kita satu panduan bahawasanya kekayaan dan kemiskinan seseorang itu di dunia bukanlah satu ukuran untuk kita meletakkan darjatnya. Kita tahu dalam keadaan dunia serba moden pada masa kini dengan adanya pelbagai media sosial pada masa kini. Okay, ramai dapat kita lihat umat manusia ada yang memperlihatkan kekayaan diri masing-masing. Ada yang memperlihatkan kemiskinan juga diri masing-masing. Perkara ini bukanlah satu perkara yang kita katakan betul ataupun salah. Tetapi ianya berbalik kepada hati dan juga diri masing-masing. Okay, diri masing-masing. Ingat, Rasulullah menegah umatnya untuk meminta-minta. Tetapi Rasulullah juga menegah umatnya untuk menunjukkan ataupun bangga dengan harta yang ada. Kerana kita tahu apabila kita mati suatu hari nanti, sudah pasti kekayaan, harta dan sebagainya tidak dapat dibawa ke alam barzah. Jadi murid-murid, Ustaz nak peringatkan kepada diri Ustaz dan juga diri kita semua bahawasanya kekayaan dan kemiskinan itu adalah satu ujian yang Allah berikan kepada umat manusia. Apa yang akan kita lakukan dengan kekayaan dan kemiskinan itu adalah tertakluk kepada diri kita. Orang yang diberikan ujian harta yang banyak, sudah tentu kita perlu menggunakan harta kita untuk membantu orang yang kurang kekurangan harta. Tetapi orang yang kekurangan harta bukanlah ia bermaksud memberikan satu lesen kepada kita untuk kita meminta-minta, merintih dan sebagainya. Tidak. Tetapi ujian kemiskinan itu adalah untuk menjadikan kita supaya menjadi menjadi seorang manusia yang lebih tabah, yang lebih untuk lebih berusaha dan sebagainya. Kalau dekat Malaysia, kita tahu dekat Malaysia kita ada lembaga zakat, kita ada Baitul Mal dan banyak lagi pihak-pihak yang membantu. Tetapi kita jangan jadikan disebabkan adanya lembaga zakat, Baitul Mal dan sebagainya ni, kita menjadikan alasan kita tak nak berusaha. Kita menjadikan alasan kita tak nak mencuba dan sebagainya. Kita lihat sendiri pun dekat media sosial ramai dah orang yang berjaya atas faktor mereka berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Sebab itu manusia perlu berusaha terlebih dahulu. Berusaha terlebih dahulu dan selebihnya bertawakallah kepada Allah. Jangan kita tidak berusaha, tetapi kita hanya merintih dan sebagainya. Jadi murid-murid, saya harapkan dengan sedikit pengenalan ringkas tadi dapatlah memberikan kefahaman yang jelas kepada diri kita semua. Baik, mari kita memulakan bacaan bagi surah Az-Zuhruf ayat 1 hingga 11. Murid-murid boleh membuka muka surat 99. 99.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون صدق الله العظيم. Baik murid-murid, Alhamdulillah kita telah selesai membaca ayat 1 hingga ayat 11 surah Az-Zuhruf. Ustaz diharapkan kepada semua anda dapat menghabiskan bacaan, menyambungkan bacaan hingga ayat ke-89 sebagai latihan kamu semasa di rumah dalam membaca Al-Quran. Baik, mari kita sambung mengenai hukum tajwid. Hukum tajwid. Seperti biasa, pada minggu yang lepas kita dah belajar tentang makhraj huruf. Kemudian kita masuk kepada hukum nun sakinah dan juga tanwin. Dan hari ini kita nak masuk kepada hukum tajwid yang baru, iaitu hukum qalqalah. Hukum qalqalah. Ya. Hukum qalqalah ini adalah hukum berkaitan dengan detakan huruf. Detakan huruf. Ada 5 huruf dalam qalqalah, iaitu ba, jim, dal, qaf, ta. Sekali lagi saya ulang, ada 5 huruf dalam hukum qalqalah, iaitu ba, jim, dal, qaf, ta. Ba, jim, dal, qaf, ta. Apakah yang dimaksudkan dengan qalqalah? Qalqalah ini detakan huruf-huruf qalqalah. Sebagai contoh, kalau ba, ab. Ab. Kalau jim, aj. Aj. Kalau dal, ad. Ad. Kalau qaf, aqa. 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 Kalau ta, atta. 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 Qalqalah boleh terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama dinamakan sebagai qalqalah sughra. Yang kedua dinamakan sebagai qalqalah kubra.
Apakah yang dimaksudkan dengan sugra dan juga kubra? Okey. Qalqalah sugra adalah lantunan dan detakan perlahan ketika menyebut huruf qalqalah yang bertanda sukun. Manakala qalqalah kubra adalah lantunan dan detakan yang kuat ketika memberhentikan kalimah yang mengandungi huruf qalqalah. Qalqalah sugra terjadi apabila huruf qalqalah berlaku di tengah kalimah. Sebagai contoh pada ayat yang diberikan, ruzikna min qabl, ruzikna. Okey, detakkan kita perlahan sahaja. Ruzikna. Nampak? Saya sebut dalam keadaan yang perlahan. Ruzikna min qabl. Manakala bagi qalqalah kubra biasanya berlaku di akhir kalimah. Sebagai contoh, tabbat yada abi lahabin wa tab. Berbeza dengan qalqalah sugra. Ruzikna wa tab. Kita punya detakan tu kuat. Jadi murid-murid boleh cuba untuk mencari contoh-contoh yang berada di dalam Al-Quran untuk sebagai latihan kamu dalam memahirkan lagi mengenai hukum tajwid jenis-jenis qalqalah ini. Baik. Murid-murid sekalian, kita masuk kepada ayat kefahaman pada hari ini, iaitu ayat muka surat 107 di buku teks muka surat 107 ayat kefahaman, iaitu daripada surah Az-Zuhruf ayat 40 hingga ayat 45. Ayat 40 hingga ayat 45 dengan tema tugas Nabi SAW hanyalah menyampaikan agama Allah. Tugas Nabi Muhammad SAW hanyalah menyampaikan agama Allah. Apa dia agama Allah? Iaitu agama Islam. Apakah yang terkandung dalam agama Islam ni murid-murid? Iaitu semua yang terkandung di dalam Al-Quran ini. Kalau orang tanya, ada apa dengan agama Islam? Agama Islam semuanya terkandung di dalam Al-Quran ini. Okay? Kita tak perlu nak mencari jawapan, ada apa dengan agama Islam? Tak ada. Semuanya dah ada di dalam Al-Quran. Maka tugas kita adalah untuk sentiasa membaca, mentadabbur, memahami dengan guru yang betul. Moga-moga dapat memberikan kefahaman kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan agama Islam itu. Okey murid-murid, mari kita masuk kepada intisari ayat surah Az-Zuhruf. Okay, surah Az-Zuhruf ayat 40 hingga 45 buku teks halaman 107 dan juga 108. Dalam intisari ayat 40 hingga 45 ini murid-murid, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah menyampaikan agama Allah kepada semua manusia. Kita tahu di peringkat permulaan wahyu diturunkan pada ketika umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu berumur 40 tahun. Pada ketika itu Allah menurunkan wahyu yang pertama daripada surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq melalui malaikat Jibril. Maka bermulalah tugas Nabi menjadi Rasulullah, menyampaikan agama Allah, mengajak kepada semua manusia kepada agama yang benar, iaitu agama Islam, dengan tauhidnya beribadah ataupun mengesakan Allah. Siapa masih ingat lagi, pada pelajaran yang lepas saya telah terangkan penciptaan Nabi Adam adalah yang pertama sekali bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Namun begitu disebabkan tipu daya syaitan, hasutan syaitan dan sebagainya menyebabkan ramai manusia pada ketika itu tidak lagi mengesakan Allah. Jadi Nabi Muhammad ini sebagai Nabi dan juga Rasulullah yang diutuskan yang terakhir memastikan bahawa umat manusia itu semuanya kembali semula kepada Allah. Adakah semua mengikut kepada ajaran agama Islam ini?
Jawapannya pasti memang tak semua yang ikut. Bahkan pada awal-awal dakwah Rasulullah sekalipun 10-13 tahun pertama di kota Mekah, hanya beberapa orang ataupun dalam, saya kira kalau tak silap saya, dalam berpuluh ataupun beratus orang sahaja yang mengikut kepada ajaran Allah. Tetapi apabila Nabi berhijrah ke Madinah, apa yang berlaku? Maka pada ketika itu ajaran Islam diperluas secara besar-besaran. Hinggalah sampai kepada kita ini. Hingga sampai kepada kita di Malaysia ini. Di Tanah Melayu lah. Pada ketika itu, pada zaman Tanah Melayu. Azab Allah yang kedua. Azab Allah pasti menimpa orang-orang yang mengingkari seruan Nabi Muhammad SAW. Bukan sahaja seruan Nabi Muhammad, kita sendiri pun dah tahu seruan-seruan Nabi terdahulu. Pada zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, lagi siapa? Nabi Musa dan sebagainya. Cuma pada zaman Nabi Muhammad ni, disebabkan kasih sayang yang Nabi Muhammad berikan kepada kita, disebab betapa sayangnya Nabi Muhammad kepada kita semua, umat-umatnya yang tak dapat berjumpa dengannya, maka ditangguhkan terlebih dahulu. Jadi, tapi kita kena ingat, peluang yang diberikan ni bukanlah bermaksud kita boleh membuat dosa sesuka hati kita. Sudah pasti dalam peluang yang diberikan, kita kena buat banyak amal kebaikan dan sentiasa bertaubat kepada Allah. Seterusnya murid-murid, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab menunjukkan Allah telah memilih bangsa Arab untuk menyampaikan agama Allah kepada semua manusia. Sebab itu penting untuk kita yang tidak bertutur dalam bahasa Arab, kita kena belajar bahasa Arab. Kerana bahasa Arab ini adalah salah satu bahasa Al-Quran. Bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran, dan bahasa Arab ini adalah bahasa yang akan digunakan oleh ahli syurga. Habis tu, kalau kita belajar tapi tak pandai-pandai, macam mana Ustaz? Yang itu perkara kedua. Yang itu adalah perkara yang kedua. Yang utamanya adalah kita kena belajar terlebih dahulu. Kita kena belajar dan kita kena pohon kefahaman daripada Allah. Kerana kefahaman itu hanya Allah yang berikan kepada kita. Tetapi tugas belajar itu adalah bermula daripada kita. Sebab itu wahyu yang pertama Allah turunkan daripada surah Al-Alaq, yang pertama iaitu ayat dia yang pertama adalah apa? Iqra. Iqra ini adalah bermaksud bacalah. Iaitu asas kepada nak belajar mesti membaca. Allah dah berikan panduan kepada kita, asas untuk belajar adalah baca. Kita kena mahirkan baca. Seperti mana kita boleh mahirkan membaca dalam tulisan Rumi, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, begitu juga bahasa Arab. Sebab itu Al-Quran ini menjadi satu subjek yang penting di sekolah Al-Faizin untuk melatih kamu semua murid-murid membaca Al-Quran dengan lancar. Membaca Al-Quran dengan lancar. Membaca terlebih dahulu. Membaca terlebih dahulu. Kan? Daripada kita membaca, insya-Allah satu hari nanti kita pasti akan lancar dalam bacaan Al-Quran masing-masing. Lebih baik kamu belajar membaca daripada tak buat apa-apa langsung. Kan? Kalau Ustaz, saya tak nak baca Al-Quran lah sebabnya saya rasa saya tak pandai. Saya masih merangkak-rangkak dan sebagainya. Kamu akan selamanya tak pandai kalau kamu tak nak belajar. Kamu akan selamanya akan merangkak-rangkak selagi mana kamu tak nak belajar, tak nak berlatih dan sebagainya. Bagaimana kamu boleh hebat dalam permainan mudah alih ataupun dalam mobile game ataupun dalam games dan sebagainya, tetapi kamu tak boleh hebat dalam membaca Al-Quran. Kamu tak boleh hebat dalam akademik. Kamu tak boleh hebat dalam bidang pembelajaran dan sebagainya. Kita kadang-kadang sebabkan benda tu seronok dan sebagainya, kita rasa hebat. Kita boleh memperhebatkan diri kita. Kita sanggup tak tidur malam dan sebagainya semata-mata untuk mengejar ranking. Mengejar ranking katakan. Kita sanggup membazir masa kita semata-mata untuk memastikan kita hebat di dalam permainan mudah alih ini.
dalam game dan sebagainya. Tetapi kita tak nak hebatkan dalam diri kita melalui bacaan Al-Quran yang sudah pasti membawa kita kepada kebaikan, lebih kebaikan. Dan sudah pasti, kalau kita mendekatkan diri dengan Al-Quran akan membawa kita menuju kepada syurga Allah. Jadi murid-murid, Ustaz harapkan kepada kamu semua dalam sesi ini dapat memberikan satu jentikan kepada kamu supaya untuk memperhebatkan lagi dalam bacaan Al-Quran. Yang keempat, murid-murid, dalam intisari surah Az-Zuhruf ini adalah semua agama disampaikan oleh Rasul-Rasul adalah berasaskan tauhid kepada Allah. Agama yang dibawa oleh Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad ini, ini adalah agama yang berasaskan tauhid untuk mengesakan Allah. Berasaskan tauhid untuk menyembah kepada Allah. Itu sahaja murid-murid. Ringkas, mudah dan kita boleh buat. Tetapi kita tak mampu buat, kita tak dapat buat kerana apa? Kita mudah terpedaya dengan hasutan syaitan. Kita mudah terpedaya dengan nafsu kita. Nafsu ni kita kena didik. Salah satu tips cara nak mendidik nafsu adalah dengan berpuasa. Berpuasa. Kemudian kena banyak buat ibadah dan sebagainya. Itu antara tips-tips lah untuk mendidik nafsu kita. Baik, jom kita pergi kepada pengajaran ayat. Pengajaran ayat surah Az-Zuhruf ayat 40 hingga 45. Yang pertama, murid-murid, orang Islam hendaklah beriman dengan seruan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah seruan yang disampaikan oleh Rasulullah ni? Adalah seruan untuk mengesakan Allah. Kita orang Islam wajib beriman. Jangan tersilap. Ustaz, saya orang Melayu lah. Itu bangsa. Bangsa Melayu. Bangsa ada macam-macam. Ada bangsa Melayu, bangsa India, bangsa Cina, bangsa Jepun, bangsa apa lagi? Itu semua bangsa. Tetapi Islam ini adalah agama. Agama. Beza bangsa dan juga agama. Kena bezakan. Cuma dekat Malaysia ni kebanyakannya kalau orang Melayu tu biasanya agamanya Islam. Agamanya Islam. Tapi jangan pelik pula kalau jumpa orang Cina, bangsa Cina tetapi beragama Islam. Tak. Itu biasa sebab dia bezanya cuma bangsa. Tetapi agamanya adalah tetap agama Islam. Sebab itu kalau kita lihat Islam ni dia sangat-sangat dia sangat-sangat sempurna adalah kerana apa? Walau apa penjua bangsanya, kita tetap mentauhidkan Allah. Kau bangsa Cina, kau bangsa India, aku bangsa Melayu, tapi kita semua agama Islam, sembah Allah. Satu je, sembah Allah. Tak adanya kalau engkau bangsa Cina, Allahnya lain. Tak. Engkau bangsa India, Allahnya lain. Tak. Semua sama. Agama Islam menyembah kepada Allah. Mengesakan Allah. Juga kalau orang kat luar pun sama juga. Bangsa lain, kita jumpa orang Jepun yang beragama Islam. Kita jumpa orang US yang beragama Islam. Kita jumpa orang orang Nigeria, orang Afrika yang beragama Islam. Mereka semua mentauhidkan Allah. Itu saja. Semua sama. Sama kan? Dan siapa yang mengingkari seruan Allah seruan Rasulullah akan menerima azab. Rasulullah dah ajak ikut agama Islam, tak nak ikut. Tak nak ikut, maka tunggulah azabnya. Allah dah kata dah azabnya apa? Akan dimasukkan ke dalam neraka. Tak percaya? Tak apa, kita tunggu je nanti. Tak percayalah Ustaz. Tak apa. Tak percaya, tak apa. Tak ada masalah. Tiada masalah. Cuma nanti Allah memang dah cakap dalam Al-Quran, golongan-golongan yang rugi ni, golongan-golongan yang mana dikata apa?
Bila dah masukkan ke dalam neraka, dah masukkan dalam dah masuk dalam alam kubur dan sebagainya, setiap hari merintih kepada Allah. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia untuk beribadah kepadamu ya Allah, walaupun satu saat. Allah dah cakap dah dalam Al-Quran. Allah dah beritahu dah dalam Al-Quran. Sama juga kalau ada masuk dalam neraka pun nanti akan merintih kepada Allah. Masa tu dah tak ada guna dah untuk diri kita. Dan yang ketiga, orang mukmin hendaklah berpegang teguh dengan Al-Quran kerana Al-Quran adalah petunjuk jalan yang benar menuju akhirat. Sebagai orang yang beriman, kita kena pastikan semua perbuatan sebagainya mestilah selari dengan Al-Quran. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran dah kata dah apa yang kena buat, apa yang tak boleh dibuat dan sebagainya. Ikut sahaja. Okay? Tak perlu nak persoalkan. Okay? Al-Quran dah kata, Allah dah kata melalui Al-Quran, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ikut je lah. Kan? Menghalalkan jual beli. Apa tu riba dan sebagainya, insya-Allah nanti kamu akan belajar lagi pada peringkat yang seterusnya. Allah mengharamkan zina. Ikut je lah. Jangan jual. Jangan buat. Apa maksud haram? Buat dapat dosa. Tak buat dapat pahala. Ikut je lah. Kan? Apa lagi? Allah suruh kita solat. Buat solat. Allah suruh kita puasa. Buat puasa. Apa lagi? Allah suruh mengerjakan haji bagi yang mampu. Buatlah. Kan? Kita tak perlu nak susahkan diri kita, nak kena tu, nak kena ni dan sebagainya. Tak. Pokoknya yang paling utama adalah kita buat dulu apa yang Al-Quran tu suruh. Berusaha, membaca dan sebagainya. Kita buat dulu. Moga-moga dengan apa yang kita buat itu dapat memberi keberkatan dalam hidup kita dan dapat membantu kita dalam mengejar syurga Allah. Okey, murid-murid. Baik, itu sahaja untuk pelajaran kita hari ini. InsyaAllah, moga-moga dengan perkongsian yang saya berikan dapat memberikan kefahaman yang jelas kepada kamu semua. Dan semoga kamu semua dapat mengulang kaji serta dapat memperbaiki lagi bacaan Al-Quran dari masa ke semasa. Murid-murid sekalian, saya akan tinggalkan satu latihan di dalam ruangan kelas work. Pastikan saya nak kamu semua buat latihan ini dan sentiasa membuat ulang kaji sebagai persiapan kamu. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.